Salam sejahtera, anda sedang menyaksikan Pantau Belanjawan bersama saya Nina Rozman. Seperti biasa, segmen ini kami akan bawakan pelbagai sudut pandangan, idea serta cadangan oleh ahli panel jemputan untuk membincangkan pengurusan dan perbelanjaan kerajaan dan juga perancangan semasa. Sudah tentu topik pada kali ini untuk kita gabungkan adalah ESG dan juga PKS, di mana kerangka IESG yang diperkenalkan oleh Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI tepat pada masanya di dalam menyediakan hala tuju untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS mematuhi keperluan dan piawaan alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG. Dan ini adalah menurut Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia Sementa. Presiden Sementa, Datuk William Ng berkata, sektor pembuatan terutamanya PKS dibebani dengan pelbagai keperluan ESG baharu yang ditetapkan pelanggan dari negara-negara maju dan amat terkesan kerana kekurangan pengetahuan dan sumber kewangan untuk memenuhi kesemua keperluan tersebut. Dan beliau berkata juga kegagalan untuk memenuhi keperluan baharu ini bermakna PKS akan dikecualikan daripada rantaian bekalan global dan kita tidak mahu itu terjadi. Kita mempersilakan tetamu kita yang sudah bersedia dalam talian merupakan Ketua Pegawai Kemampanan Kumpulan Maybank iaitu Syahril Azwajimin. Saya nak ucapkan terima kasih Cik Syahril kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Bercakap mengenai PKS, ESG, kita tahu PKS ni mereka bergantung kepada hari ke hari perniagaan mereka dan kita tahu mungkin itu adalah tumpuan mereka. Mereka akan fikir, okey, ESG nombor 2 lah, kita nak fokus on profit dulu. Dan bercakap mengenai ESG, kesedaran mungkin belum meluas dalam kalangan PKS, PMKS. Namun sejauh mana pergerakan atau pengetahuan PKS tempatan tentang ESG yang kita boleh saksikan dalam Malaysia dan bagaimana untuk kita bandingkan dengan negara serantau? Silakan. Terima kasih Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kerana menjemput saya bercakap pada pagi ini. Kerangka ISG ini pada saya bukan saja tepat pada waktunya tetapi juga sangat perlu. Dan di mana dunia sekarang hala tujunya adalah towards sustainability ataupun ESG. Dan kita tidak boleh ketinggalan kerana SME ataupun bidang PKS ini merupakan 98% daripada jumlah bisnes pada negara ini dan menyumbang 37% kepada GDP negara kita. Ia juga merangkumi lebih daripada 7 juta para pekerja di dalam bidang workforce kita lah. Jadi sangat penting. Tetapi malangnya pada saya pengetahuan dan kesedaran tentang ESG ini di tahap masih rendah di antara golongan PKS. Kerana salah satu sebabnya adalah sangat development ESG ni cuma dalam beberapa tahun yang baru ini dan sangat pantas. Jadi orang kita pun mungkin ada yang ketinggalan. Jadi secara keseluruhannya tahap kesedaran asas tentang ESG di kalangan segmen PKS secara keseluruhan pada saya masih di tahap yang rendah dan menghadapi pelbagai cabaran apabila berhadapan dengan amalan ESG. Antara cabarannya adalah termasuk kurangnya kesedaran dan pemahaman mengenai faedah dan peluang yang ditawarkan oleh amalan ESG. Kedua, keupayaan dan sumber yang terhad untuk melaksanakan dan memantau inisiatif ESG dengan berkesan. Ketiga, beban kos pematuhan yang tinggi yang mungkin dilihat sebagai agak tinggi over and above atau lain daripada kos penyelenggaraan perniagaan yang sedia ada dan keperluan regulasi yang diperlukan untuk memenuhi standard. Dan keempat adalah jangkaan dari pasaran tempatan dan antarabangsa serta pihak-pihak keberpentingan. Jadi banyak cabaran lah pada saya, Nina. Bercakap mengenai cabaran ini, adakah ini ada antara cabaran yang mungkin menjadi penghalang kurangnya pengetahuan PKS tempatan terhadap ESG? Seperti yang Cik Syahril kongsikan, kita tahu ESG ini baru ditekankan dalam beberapa tahun dan ia bergerak sangat pantas dan pemahaman dan kesedaran terhadap ESG dalam kalangan PKS ni rendah ketika ini. Dan bagaimana untuk kita tangani, untuk kita tingkatkan pendidikan terhadap ESG, kepentingan ESG dalam kalangan PKS ni, Cik Syahril? Ya, pada mulanya yang paling penting adalah pengetahuan dan pendidikan yang patut diberilah. Dan ini juga kita boleh kata adalah perlu bila ada kerangka ataupun framework seperti banyak sekarang ni yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan yang macam mana saya kata tadi adalah sangat perlu. Dengan framework ataupun kerangka dan juga
banyak kita tengok baru ni roadmap yang keluar, ia memberi satu bukan saja dorongan tetapi juga memberi hala tuju untuk kita bergerak ke mana. Sebagai institusi kewangan macam bank seperti mana Maybank, kita menggunakan segala kerangka dan roadmap yang ada ini untuk menggerakkan segala kemampuan kita sebagai bank untuk memberi bantuan, dan bukan saja untuk mengatakan kita ada mempunyai bantuan kewangan, tetapi banyak juga projek yang dijalankan oleh bank, termasuk Maybank, adalah daripada segi capacity building. Kita memberi bukan saja pengetahuan tetapi bagaimana SME boleh dinaik tarafkan supaya kapasitinya lebih lagi, supaya boleh bersaing bukan sahaja di perantauan, tetapi yang pentingnya sebagaimana Menteri Yang Berhormat Menteri MITI juga telah mengatakan dalam mengeluarkan kerangka ESG ni, bukan saja untuk memastikan bahawa industri syarikat dalam industri PKS masih terus boleh mendapat perkhidmatan kewangan, tetapi juga supaya mereka sedia menjalankan kegiatan perniagaan di pesada antarabangsa. Kerana banyak tempat di dunia sebagaimana the European Community telah mengeluarkan beberapa kerangka mereka juga ataupun undang-undang yang mengatakan pihak syarikat yang ingin terus menjalankan perniagaan di Eropah sama ada secara terus-menerus ataupun sebahagian daripada value chain harus mempunyai pematuhan tentang ESG. Jadi banyak usaha yang telah dijalankan sekarang dan kita juga berterima kasih kepada pihak kerajaan kerana mengeluarkan segala jenis kerangka begini. Maybank memang sedang untuk 2 tahun kebelakangan ini, terutamanya sejak kita mengeluarkan komitmen Sustainability Maybank, banyak tumpuan kita kepada industri PKS. Baik, seperti kita tahu, kerangka IESG ini boleh membantu sebagai pembimbing atau garis panduan terbaik. Malah menjadi bukti kukuh untuk kita lihat PKS patuhi keperluan ESG. Tapi seperti yang Cik Syaril yang saya kongsikan pada awal tadi, kita tahu keperluan negara-negara maju ni mereka menitik beratkan pentingnya ESG ini, dan kepemahaman PKS, kebanyakan PKS di negara kita masih rendah. So, tapi mereka masih belum faham betapa kritikalnya ia patut diimplement. Jadi, how urgent should PKS implement ESG ni dalam perniagaan dan apa kesan kalau lambat ambil tindakan? Betul, Nina. Sebagaimana juga yang telah dikatakan oleh YB Menteri MITI, setiap negara ni di tahap yang berbeza-beza dalam perjalanan mereka menuju ESG. Kita mungkin jauh di belakang daripada negara-negara di Eropah kerana kita masih lagi di Malaysia dan perniagaan industri PKS terutamanya di Malaysia, kita masih lagi at the very basic of doing our business, dan juga kita banyak lagi industri masih dalam tengah keluar daripada COVID. Yeah, we are still recovering from the effects of COVID, and we are doing a good job. Pada hemat saya, industri PKS memang telah membangun dengan cepat. We bounce back quickly dan didukung oleh industri kewangan kita di sini. Tetapi harus diambil iktibar dan juga mesti ditekankan bahawasanya industri kita dan terutamanya perniagaan-perniagaan di negara kita, termasuklah PKS, harus diberi peluang untuk menjalani satu transition di mana dengan secara adil. Kerana itulah di dalam IESG ini sendiri, konsepnya adalah just transition. Kita harus mengambil iktibar bahawasanya perjalanan kita dalam menghadapi ESG dan bukan saja sebagai pematuhan tetapi dalam mendalami segala elemen ESG ini haruslah diberi peluang kita melakukan dengan cara yang betul dan dalam tempoh waktu yang kita selesa. Baik, kerangka IESG ni kalau dah ada, kita dah ada kerangka ini dan PKS hanya perlu patuh saja. Namun bukan mudah untuk kita katakan apabila kerangka ESG ini diwujudkan. Mungkin Cik Syaril boleh kongsikan antara strategi terbaik untuk mudahkan PKS tempatan terutamanya faham akan kepentingan dan keperluan ESG dalam perniagaan bergerak ke hadapan, kerana kita tahu apabila bercakap mengenai ESG, peniaga ini akan wait for a moment, diorang akan
dengar dan untuk proses dan baru mereka nak execute. Dan antara kita boleh cakap proses ni bukanlah mudah untuk kita pergi kepada setiap proses. Mungkin Cik Syahrir boleh kongsikan apa sebenarnya strategi lain yang boleh kita boleh cakap dorong ataupun galakkan PKS ini faham ataupun execute implement of ESG. Saya dah baca kerangka IESG itu sendiri. Banyak muka surat juga sebenarnya, 80 muka surat. Tapi kita harus lihat lebih daripada bahawasanya ia adalah satu dokumen kerangka ataupun framework. Kita patut lihat IESG itu sebagai panduan praktikal dengan arahan langkah demi langkah dan juga template melalui IESG, di mana kita sebagai PKS boleh berfungsi dan juga kita menggunakan IESG sebagai alat rujukan untuk membimbing PKS dalam pendekatan mereka terhadap pertimbangan amalan ESG. Jadi salah satu daripada janji MITI dalam melaksanakan IESG ini adalah untuk capacity building dan untuk mengadakan sesi-sesi klinik, ya, dan klinik untuk pada saya sangat penting sebab kita pengetahuan kita masih sebelum kita boleh buat proses capacity building, kita harus buat proses information lah, ya. Jadi dan kerja ni bila kita tengok bukan saja ada mengatakan ada 17 strategi dan 50 hasil yang berkaitan. Ada 4 kategori, standard, pembinaan kapasiti, pembiayaan dan mekanisme pasaran atau market mechanism. Tetapi ia juga mempunyai cara-cara hala tuju bagaimana kita nak merangkumi segala aspek itu. Dan pada saya itu sangat penting. Itu sebab nak buat capacity building, sesi klinik, sesi training itu sangat penting. Jadi pada saya sangat menggalakkan industri PKS sama ada secara menerus ataupun melalui pelbagai persatuan ataupun association yang mereka menjadi ahli lah, ataupun direct ke bank. Sebab sekarang ni bank saya tengok termasuk Maybank mempunyai unit khas untuk PKS di mana memberi advisory services. Bukan saja nak beri pinjaman, ya, tapi juga mempunyai advisory services. Kita di Maybank memang ada unit khas dan juga bukan saja di ibu pejabat tetapi di segala di region kita dan di cawangan kita memang mempunyai orang yang dedikasi untuk industri PKS. Jadi itu sangat penting. Jadi mereka terima dengan industri PKS ni, kena terima seadanya bahawasanya dunia kita ni mengalami perubahan sangat sekarang ni. Dan untuk ESG ni bukan saja pematuhan. Pada mulanya memang kita kena patuh, tetapi kenapa yang kita nak buat ESG ni is part of a larger picture, sebahagian daripada proses kelestarian dan kemampanan yang kita ingin teruskanlah. Kita lihat bagaimana industri PKS telah merana sewaktu COVID because of the breakdown of the supply chain, right? Dan kita banyak ambil iktibar, kita banyak ambil pembelajaran. Jadi pada saya terutamanya mereka yang telah tergugat dulu sewaktu COVID, ambil iktibar bahawasanya IESG ni dan segala yang kita telah membuat penekanan di dalam ESG adalah untuk perkara yang lebih baik. Seperti Encik Syahrir kongsikan bahawa Maybank sendiri juga bukan hanya memberi sokongan daripada segi pinjaman, pembiayaan, tetapi memberi juga advisory, counselling. Jadi kita dah tahu ini adalah antara inisiatif untuk memudahkan cara mereka memahami dan implement ESG ini. Jadi daripada inisiatif yang kita tahu, this is our direction. Jadi bagaimana agensi, kerajaan dan pelbagai lagi pihak swasta boleh bergabung, bekerjasama untuk memudahkan lagi cara inisiatif ini. Mungkin kita boleh cakap dari segi sokongan pembiayaan ataupun pinjaman berfaedah yang rendah, Cik Syahrir. Ya, ada satu dokumen juga ya, kita panggil panduan tindakan kelestarian PKS, ya, yang berkait dengan IESG ini, yang memang sehaluan dengan apa yang kita lakukan di Maybank. Ada dalam 6 perkara. Nombor 1, kita di mana PKS harus mempelajari tentang kelestarian. Kedua, di mana PKS harus menilai status kelestarian semasa mereka. Ya, dua pulse check lah basically where ada. Ketiga, membuat komitmen tentang matlamat kelestarian. Keempat, menetapkan sasaran. Ini sangat penting, ya, menetapkan sasaran. Nombor 5, melaksanakan tindakan. Kita ada
perancangan dan kita melaksanakan tindakan. Dan yang keenam, melaporkan kemajuan. Ini sangat penting kerana di bawah rang undang-undang yang telah dilakukan dan diluluskan oleh Parlimen Eropah, European Parliament, di mana akan berkuat kuasa tidak lama lagi di bawah satu program dipanggil European Green Deal. Disclosure sangat penting, ataupun laporan, disclosure sangat penting, di mana semua syarikat yang ingin sama ada meneruskan atau akan menjalankan perniagaan di Eropah, termasuklah value chain. Value chain ini adalah semua syarikat yang memberi perkhidmatan kepada syarikat yang akan menjalankan perniagaan ke Eropah harus mempunyai disclosure tentang ESG. Yang bukan mengatakan dia mesti patuh serta-merta, tetapi mempunyai disclosure ataupun membuat laporan. Ada beberapa negara di dunia memang dah ready. Tetapi di Malaysia memang kita hala tuju tu Bursa Malaysia telah melakukan steps yang langkah-langkah yang sangat bagus dalam tahun ini juga, di mana syarikat semua harus melaksanakan laporan yang sebegitu. Jadi saya bagi contoh dan kadang-kadang bila saya cakap dengan syarikat di dalam industri PKS, mereka tak sedar. Itu saya kata tadi, sebelum kita buat capacity building, kita harus membuat awareness session. Sebuah syarikat yang membuat ekspor ke Eropah dan beroperasi di Malaysia, mempunyai kilang di Malaysia, dia akan mempunyai banyak subkontraktor, sebab kalau katalah syarikat besar. Bukan saja syarikat yang membuat ekspor ke Eropah itu harus mempunyai disclosure ataupun report tentang ESG, tetapi syarikat-syarikat yang membekalkan syarikat besar yang membuat ekspor ke Eropah tadi harus juga mempunyai laporan dan disclosure ESG. Maknanya the entire value chain. Jadi besar. Kita tak mau lihat nanti tak lama lagi banyak industri PKS atau syarikat-syarikat tiba-tiba terduduk bahawasanya mereka dah tak boleh lagi membuat pembekalan kepada syarikat-syarikat yang besar yang membuat ekspor ke negara Eropah. Jadi banyak penekanan yang kita harus berikan, dan tanggungjawab tu adalah tanggungjawab yang dikongsi bersama, bukan saja di pihak kerajaan tetapi juga di pihak industri kewangan, tetapi juga di pihak syarikat-syarikat besar yang menjalankan perniagaan di Eropah ataupun di mana-mana negara dan wilayah yang membuat penekanan tentang ESG. Betul. Seperti Encik Syaril kongsikan, kerjasama antara pelbagai pihak berkepentingan harus dijelaskan dan diperkukuhkan agar kita dapat menggerakkan misi ini dengan lebih baik. Tetapi Encik Syaril, jangan ke mana-mana, kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan, dan kita akan teruskan perbincangan kita mengenai kerangka IESG yang merupakan panduan hala tuju kemampanan untuk PKS, dan kita masih bersama tetamu kita iaitu Syaril Azwajibin, merupakan Ketua Pegawai Kemampanan untuk Kumpulan Maybank. Saya nak ucapkan terima kasih Encik Syaril kerana masih setia bersama kami. Tadi sebelum berhenti rehat, banyak yang telah dikongsikan Encik Syaril mengenai kerjasama antara kerajaan, agensi, pihak swasta dan bagaimana kesannya beri impak yang berantai. Dan kita bercakap mengenai banyak usaha yang telah dilakukan oleh pihak MITI juga yang dilihat cukup prihatin kerana tidak mewajibkan pematuhan sepenuhnya kepada mana-mana piawaan dalam fasa 1.0 IESG. Ini adalah dalam fasa permulaan kerana kita tahu keperluan PKS ni juga berbeza-beza. Jadi bagaimana perlu kita mulakannya supaya manfaatnya adalah inklusif atau boleh dinikmati oleh semua PKS. Tadi saya kata tentang pematuhan pada mulanya memang benda ni perkara ESG ni adalah daripada segi pematuhan, tetapi supaya eloknya kita menghadapi ESG dan segala yang perlu dalam hala tuju kita ni sebagai voluntary lah, supaya kita lebih dapat berdaya saing. Kerana
banyak framework ataupun rang undang-undang yang telah dilakukan. Tadi saya dah sebut, saya nak mendalami sikit lagi apa yang berlaku di Eropah ya. Di Eropah tadi saya cakap di bawah satu European Green Deal tu, European Parliament Eropah telah mengeluarkan apa yang dipanggil CSDD ataupun dalam bahasa Melayunya Direktif Kajian Keselamatan Lestari Korporat EU, dan juga satu mekanisme yang dipanggil CBAM ataupun Carbon Border Adjustment Mechanism, dalam bahasa Melayunya mekanisme penyesuaian sepadan karbon. Dia mempunyai implikasi yang sangat besar kepada PKS di mana-mana juga, termasuk di Malaysia, yang di mana kalau kita ada buat mengeksport ke European Union ataupun kita membuat bekalan kepada syarikat yang membuat ekspor ke European Union. Kerana kita tak mahu tertinggal nanti. Kita mempunyai peranan dalam rantaian bekalan dunia ya, melalui rantaian bekalan ataupun value chain, supply chain, syarikat-syarikat pada EU tu. Kalau itu tersekat, bukan saja syarikat PKS itu yang akan merasa kesulitan, tetapi negara kita. Ini boleh kadang-kadang kita lupa ya, bahawasanya dalam bila kita tengok tentang pertumbuhan Malaysia kepada sektor pembuatan, sektor pembuatan kita ni, PKS menyumbang secara signifikan pada KDNK ataupun GDP. 80% ekspor pada tahun 2022. Ya, PKS mikro, kecil dan sederhana pada tahun 2022 sendiri menyumbang sebanyak 580 bilion ringgit kepada ekonomi. Besar tu. Ya, besar tu. Jadi kita mempunyai satu tanggungjawab kepada semua industri PKS ini. Dan kita harus menyokong. Kita semua harus menyokong. Jadi apa yang dilakukan oleh kerajaan ini, dan kita harus bekerjasama. Dan saya betul-betul syorkan sekali lagi industri PKS ini ambil berat tentang apa yang dilakukan, terutamanya melalui rangka kerja IESG ini, yang dipandu dan secara berperingkat ya. Itu macam Nina kata tadi, secara berperingkat dan disokong oleh pelbagai inisiatif. Banyak inisiatif yang diberikan dan juga inisiatif sedia ada yang mungkin banyak syarikat di bawah industri PKS tidak mengetahui. Sudah tentu kita tahu antara matlamat ekonomi madani adalah untuk jadikan PMKS jaguh serantau. Namun untuk kita pergi ke peringkat global tidak mudah. Banyak perkara yang harus kita teliti dan PMKS, PKS ini terutamanya mereka harus faham keperluan global dan apa yang perlu diterapkan. Jadi untuk kita bercakap mengenai ini, kita tambah juga termasuk juga dengan keperluan ESG untuk pergi ke peringkat global, dan Belanjawan 2024 tidak lama lagi yang akan dibentangkan pada 13 Oktober pada bulan ini. Mungkin Cik Syahri boleh kongsikan apakah harapan untuk kita perkasakan ESG dalam PKS dalam Belanjawan 2024? Ya, harapan saya adalah bahawasanya syarikat-syarikat di bawah industri PKS pergi mempelajari lebih dalam lagi, terutamanya melalui segala persatuan yang mereka berada dalam lah. Banyak industri association yang ada PKS ni. Dan kedua, faham matlamat ESG. Bukannya semata-mata sebagai pematuhan, tapi sebagai agenda kelestarian kehidupan kita jugalah. Ya, kita juga mempunyai tanggungjawab kepada alam, kepada generasi yang akan datang. Dan dalam melakukan itu, tolong faham apa insentif atau fasiliti yang sedia ada. Saya nak bagi contoh ya, tak ramai orang di dalam industri PKS sedar bahawasanya ada pelbagai fasiliti, termasuk fasiliti yang telah dijalankan oleh Bank Negara Malaysia yang dipanggil LCTF ataupun Low Carbon Transition Facility. Dalam bahasa Melayunya kita panggil Fasiliti Transisi Karbon Rendah. Ia terbuka kepada PKS dalam semua sektor yang berkomitmen untuk mengubah operasi perniagaan mereka ke arah operasi karbon rendah. Fasiliti ini besar, 2 bilion ringgit. Ya, 2 bilion ringgit, 1 bilion ringgit daripada Bank Negara dan 1 bilion ringgit lagi daripada industri kewangan. Kita panggil matching, ya, kita panggil matching. Yang ini termasuk peningkatan kecekapan tenaga, peningkatan penggunaan bahan mampan untuk pengeluaran dan memperoleh pensijilan kelestarian. Ya, pada tahun 2023 kita telah lihat Maybank sendiri melihat peningkatan pembiayaan sekitar
27% dari tahun sebelumnya melalui fasiliti ini. Jadi besar. Dan banyak juga lagi fasiliti lain dan insentif lain, termasuk insentif hijau ditawarkan oleh kerajaan pada masa ini. Kita panggil ada bantuan cukai pelaburan hijau atau GITA untuk perniagaan yang ingin memperoleh aset teknologi hijau yang layak. Kita ada juga pengecualian cukai pendapatan hijau GITE untuk perniagaan penyedia perkhidmat teknologi hijau yang layak, termasuk solar. Jadi banyak perkara dan insentif yang ada kat sana, dan saya sangat syorkan syarikat-syarikat dalam industri PKS untuk mempelajari dan juga untuk embrace segala amalan ESG, iaitu di mana sustainability dan ESG adalah cara barulah dalam hidup kita dalam dunia baru pasca COVID ni. Baik, ESG ini boleh dikatakan dunia baru oleh Encik Syahril. Seperti Encik Syahril kongsikan, banyak lagi cabaran yang perlu kita atasi untuk terutamanya untuk PKS dan PMKS. Dan kita berharap kerangka IEG ataupun mana-mana SOP yang telah diwujudkan dan dilaksanakan ini bukan sekadar untuk jadi peraturan atau pematuhan oleh PMKS, PKS, tetapi dijadikan sebagai agenda utama untuk kelestarian, untuk bina masa depan yang lebih cerah untuk generasi yang akan datang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Encik Syahril Azwajimi, merupakan Ketua Pegawai Kemampanan Kumpulan Maybank, dan semua perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astraawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Sekian saja Pantau Belanjawan pada kali ini. Saya Nina Rozman. Salam hormat.